Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perjumpaan kita kali ke-9 hari ni kita akan membincangkan nombor 10, analisis topikal, soalan past years SPM Kimia. Okey, kita tengok nombor 10. Diagram 9 shows a graph of the volume of gas released against time for a reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. So, first of all, kita buatkan dia punya chemical equation between CaCO3 dengan HCl. So, HCl plus CaCO3. So, kita tengok H kita bawa ke sini. Tengok, ada O kan? So, dia akan jadi H2O. So, O dah diambil satu, jadi 2. So, seterusnya Ca ni akan combine dengan Cl plus CaCl, tetapi kita tahu kan Ca 2 positif, Cl 1 negatif, so CaCl2 plus baki dia ni ada CO2. So, ini adalah CO2. Okey, so sekarang kita dah ni, kita nak balance kan. Tengok Cl ada 2, H ada 2. So, automatik dekat depan ni kita letak 2 HCl tambah CaCO3 menghasilkan H2O plus CaCl2 plus CO2. Sekarang dia beritahu hasil dia, the product is 48 ni, unit dia cm cube. Okay, awak nampak kat buku awak kan, dekat paparan teacher ni agak kelam sikit sebab teacher scan karbo. So 48 cm cube. So the information we get here, the volume, sebab cm cube ni adalah volume ataupun isi padu. So kat sini kita tahu volume equal to 48 cm cube. So here is our info dan here is our question. Where is our question? Tak detect lagi. So the question is what is the mass of calcium carbonate? Berapa jisim calcium carbonate? So mana calcium carbonate ini? So maksudnya this is our question. So kita keluarkan siap-siap kita punya siapa question kita, siapa kita punya info. Info kita dengan kita punya question. Okay, so kita buat kat sini tak guys. Okay, so kejap. Ini kita punya question, kita punya info. So question kita 1 mol CaCO3. Mana kita tahu 1 mol? Sebab depan ni tak ada coefficient, tak ada perkali. So we know that 1 mol of CaCO3 will produce 1 mol CO2. So bila kita tahu 1 mol CO2 ni, macam mana kita nak tahu relation dia ni? Semua ni mesti kita kena tukar kepada mol. Kita ada 48 cm cube. So kita kena tukar kepada mol. Macam mana volume nak tukar kepada mol? Is equal to volume ataupun isi padu bahagi dengan molar volume ataupun isi padu molar. So sama dengan volume kita 48 cm cube. Ini kena take note. Kita punya molar volume ataupun isi padu molar kita 24 dm cube. So nampak ni, dm cube dm cube. Kita punya maklumat cm cube, so kita kena convert. Sebab 1 dm cube bersamaan dengan 1000 cm cube. So maksud dia 24 dm cube ni bersamaan dengan 24,000 cm cube. So kita masukkan dalam ni. 48 bagi 24,000 cm cube. So kita akan dapat 0.002 mol. Okay. So kita dah dapat number of mole for carbon dioxide for our information. So 0.002 mol carbon dioxide. So here, if 1 mole calcium carbonate produce 1 mole carbon dioxide, so means that if
Maksud dia jika 0.02 mol karbon dioksida terhasil, maksud dia dihasilkan juga daripada 0.02 mol kalsium karbonat. Okay, so kita dah dapat number of mole of calcium carbonate, tapi soalan nak mass. So kita kena convertkan mole kepada mass. So mass equal to number of mole, bilangan mole darab dengan molar mass. So number of mole kita 0.002 mole. Molar mass kita bersamaan dengan, okey. Ni biasa kita kira dulu dekat luar lah, takut masuk sekali semua takut salah. Sayang kalau kesalahan kita sangat-sangat orang kata kesilapan yang tak sepatutnya salah. So kita cari apa molar mass dia. Molar mass CaCO3 is equal to calcium. Ada kalsium bersama dengan 40 tambah karbon ada 1, 12 tambah 3 darab 6, 16. So awak akan dapat the molar mass is equal to 100. So 0.002 mol darab 100 G mol negatif 1. Ingat molar mass dia ada unit. Kalau relative molecular mass atau relative formula mass, relative atomic mass tak ada unit. Okay, so ni cancel. So awak akan dapat the final answer is jawapan akhir dia 0.2 gram. Tinggal gram saja yang tak potong kan. So 0.2 gram. So the answer is B. Okay, next we look at number 11. Number 11 ni susah sebab dia banyak step by step. Tapi dia tak ada kaitan sangat pun dengan volcanic eruption. Dia cuma nak beritahu a student stimulate dia demo untuk volcanic eruption dengan menggunakan ammonium dichromate. Ammonium dichromate dia berikan formula dia. Okay, so dia kata this ammonium dichromate decompose. Decompose ni maksud dia terurai, penguraian. Bila penguraian, maksud penguraian ni dia daripada satu bahan, contoh daripada bahan Z, dia akan jadi bahan A plus bahan B plus bahan C. Daripada satu bahan dia terpecah jadi 2 ataupun 3 ataupun 4 bahan hasil dia. Itu maksud penguraian. Daripada satu terurai menjadi banyak. Okay. So sama juga macam ammonium dichromate 6 ni. Dia akan terurai. Terurai menjadi, dia beritahu kat sini, decompose to form chromium trioxide, nitrogen gas and steam. Menjadi chromium 3 oksida, gas nitrogen dan wap air. So the problem is that you have to convert. Awak kena tukarkan name of the reactant dan juga produk kepada chemical equation. Dia tak bagi, chemical formula. Dia tak bagi awak chemical formula chromium 3 oksida apa, nitrogen gas apa, steam apa, dia tak beritahu. So kat sini kemahiran awak to build chemical formula based on the name given. Untuk membina formula kimia berdasarkan nama bahan ataupun sebatian yang diberi. Okey, kita buat satu-satu. Okay, so sekarang ni dia bagi untuk ammonium dichromate diberi iaitu NH4 2Cr2O O7. Decompose, macam saya kata kalau decompose tu terus buat arrow. So decompose kepada chromium trioxide. So chromium 3 ni kita dah belajar dekat dalam redox. The 3 Roman number ni maksudnya oxidation number untuk chromium. Simbol untuk chromium ni Cr. So maksud dia Cr adalah 3 positif. Oxygen oxide O2 negatif. So crosskan. So awak akan dapat Cr2O3. So kat sini chromium trioxide dah dapat. Next, nitrogen gas. Nitrogen gas samalah macam chlorine gas, hydrogen gas, oxygen gas. Oxygen gas adalah O2. So nitrogen gas tu adalah N2. Okay, steam. Tengok dekat bahasa Melayu dia mudah sikit. Dia kata wap air. So wap air, steam ni sama macam air lah. Cuma
yang berbeza air dengan wap air ni dia punya state dia. Kalau air, water in the form of liquid dalam keadaan cecair, steam ataupun wap air dalam keadaan gas. Okay, so steam adalah H2O. So terus masukkan dekat dalam awak punya chemical equation. Cr2O3 plus N2 plus H2O. Next step, kita balancekan chemical equation kita. So awak tengok N ada 2. N kat sini pun ada 2. Dah settle. H kita 4 kali 2 lah 8. So kat sini ada 2 saja. So automatic letak 4 dekat depan. Okay. So yang lain CR ada 2, O ada 7. O kat sini 3. O sama dengan 3 tambah yang kat sini 4 darab 1. 4 oksigen dekat air, so bersama dengan 7. So oksigen dah balance. So this is our balanced chemical equation, which is NH42Cr2O7 produce Cr2O3 plus N2 plus 4H2O. Ni belum jawab soalan lagi ni. So dia beritahu we are using our information. So next kita kena cari apa information dengan question. Kita ada info kita, maklumat kita diberi adalah 12.6 gram amonium dichromate digunakan. Ini bersamaan 12.6 gram. Okey, seterusnya dia beritahu itu saja. Dia terus tanya soalan, berapakah isi padu wap air? So dia nak ni, berapa volume ataupun isi padu. So this is our question. So terus bawakan ke bawah kita punya information to our question. So kita ada 1 mol NH4 to Cr2O7 will produce 4 mol water. But we have to remember, kita kena ingat yang kita punya information dalam bentuk mass. So number of mole untuk kita punya information iaitu NH4 to Cr2O7 is equal to 12.6 bahagi dengan molar mass of NH4 to Cr2O7. So macam teacher pesan, bila nak kira molar mass ni hati-hati. Sebab kalau salah kira molar mass, awak kena hukum besar. Awak kena hukuman yang sangat besar. Semua terus salah, tak dapat markah. So tengok betul-betul. N ada 2. So 2 darab N adalah 14. Tambah H 4 darab 2 ada 8. So 8 darab 1 tambah kromium ada 2. CR kita 52. Tambah oksigen ada 7. 7 darab dengan 6, 16. So bila awak kira, awak akan dapat molar mass untuk amonium dichromate adalah bersamaan dengan 252. Okay. So nak cari number of mole of ammonium dichromate 12.6 bahagi 252, then you will get the number of mole is equal to 0.05 mole. So this is the number of mole of our information. Maklumat kita dapat 0.05. So kita tulis kat sini. 0.0 terlebih kosong. So 0.05 mol ammonium dichromate will produce, kalau satu menghasilkan 4 air. So kalau 0.05 darabkanlah dengan 4. Dapat berapa mol air. So awak akan dapat 0.2 mol air. Tapi kena ingat, dia nak volume. So volume ni, number of mole ni kena change kepada volume. So volume of steam equal to 0.2 times dengan molar volume. Molar volume given is 24 dm cube. 24 dm
dm cube. So awak akan dapat 0.2 darab dengan 24 bersamaan dengan 4.8 dm cube. So the answer is A. Okay, so that's all untuk slot yang ke-10. Yang ni ke-9. InsyaAllah kita jumpa lagi yang ke-11. Okay, Assalamualaikum.